Musafi salih wajasin ambil kalau tadi minus. Oh, ya duk. Apa? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jadi hak tadi tu, yang tadi mana tadi? Tadi tadi muka surat 41 dah. Muka surat 41 tadi. Duk tengah-tengah tu. Muka surat 41 tadi, lekat tadi dah. Kata dan jika ada tengah-tengah. Dan jika berkata, ya suami, jika tidak engkau khabar akan daku dengan bilangan biji delima ini sebenarnya, tidak cerita tu dahulu daripadanya dipecahkan pecahkan buah delima ni. Engkau terdolak. Mana mun rayak sebelum aku pecahkan, sebelum dia pecahkan buah delima ni, mun rayak berapa biji dia. Kalau rayak tak betul, mu jatuh tolak. Tiba-tiba maka jalan melepaskan tolaknya itu jenis cara nak lepas dia. Tak boleh jatuh tolak dah. Jalan nak boleh lepaskan tolaknya itu makna tak sevili lekat tolak itu hendaklah disebutkan ini oleh isteri bilangan-bilangan jangan kurang biji delima itu. Dah, jangan kurang. Jadi hak sebenar jangan kurang. Itu dia. Maknanya sebut jangan lebih kurang. Dia tanya sebut jangan lebih kurang lah. Aku ragu ana. Tak. Jangan kurang daripada biji buah delima tu. Oh tak jatuh. Sebut lebih kurang seperti 50. Kita sebut 50. Jangan kurang biji delima itu. Seperti 50 bijinya biji buah delima. Kemudian dilebihkan satu dan satu. Dah. Hingga sampai kepada bilangan bilang-bilangan tiada sampai kepadanya. Dah, tidak sampai jenis buah delima kepadanya pada bilangan tu. Dah, faham dah. Mana kita sebut tamah, dia tamah lebih mana dia tamah. Dia tambah satu, lebih mana dia tambah satu. Hingga sampai bila? Hingga sampai bilangan mana? Yang tiada sampai buah delima kepada bilangan itu. Tu ya. Seperti 1000 masalah. Atau lainnya lah 1000. Sebut bila sampai 1000. Kita tengok buah delima tu. Kita sebut delima berapa? Kita tengok agak-agak mungkin dalam 2-300. Kita sebut 50. 51, 52, 53, 54. Bila-bila 100, 101, 102, 100. Bila-bila siapa? 200, 201, 203 hingga gitulah. 450 sampai 1000. Maka apabila kita sebut gitu, tiba-tiba kita tengok buah delima ni biji dia tak akhir nak lebih daripada 1000. Tak? Tengok buah satunya. Tak akhir buah sampai 1000. Kita tengok agak-agak tak kurang dah. Sebab tu mana jangan kurang lah. Kita sebut yang jangan kurang buah tu biji buah delima. Mana pun sebut lebih lah. Cuma nak sebut lebih lalu tak boleh. Kalau sebut lebih lalu salah. Kita sebut dulu kurang dulu. Mula-mula kita sebutkan kurang dulu. Mana 50 masalah buah delima ni kita agak-agak mungkin dalam dia tanya lebih pada 50. Lebih pada 50 tapi tak sampai 1000 rasa. Gitulah. Kita pun nak beryakinnya kita sebut 50, 51, 52, 53, 54, 50. Habislah sampai 1000. Kita tengok buah ni tak sampai 1000. Dah. Pecah bila tengok. Bila tengok buah tu 300. Betul sebabnya kita bila dah. Ada 299, 300, 301 masalah. Jadi lagu mana pun dia akan mesti ada kena hak kita bila tu. Sebab tu tak ya tu. Tu maksud dia katanya seperti 50 bijinya. Kemudian dilebihkan satu. Mana tambah satu, lepas tu dan satu. Lepas tu tambah tu hingga. Tak lupa ada tambah tu. Tambah hingga. Tambah hingga.
Mana lebih tu hingga situ. Siapa ambil kali pula dah. Mana? Tambah 1 murad 1 tu maknanya 1 2 3 4 5 gitulah. Hingga sampai kepada bilangnya tiada sampai jenis buah delima kepadanya bilangnya tu. Ini buah delima ni tak akan sampai buah tu bilangnya tu. Seperti 1000 masalah tak apa dah buah tak okey sebab 1000 buah delima atau lainnya 1000 2000 kalau rasa tak yakin. Buah besar ni. Rasa buah ni besar rasa. Mungkin 1000 lebih. Bila sampai 1000 sampai 2000. Tu. Kalau tak buah ni sampai 2000 bila sampai 3000. Letih buat gua nak biar tak saya atus tolak gitu dah. Maka dia jatuhnya sebabnya apabila bila gitu mesti kena yang mana satu. Sebabnya tok laki katanya kalau mung ayat tak betul mu jatuh tolak. Apa kita ayat betul sebab kita bila tu ada dah kita bila tu. Tu maksud dia. Habis wallahu alam dah. Tu maksud gitu. Jaga dia mari sekaligus. Tak nampak. Siapa dia mau katanya buah duk tangannya tapi tak nampak dah. Duk tangannya. Sebab tu jangan. Ada. Dia tanya sebut mana sebut satu bilangnya yang kita agaknya tak kurang dah. Sebab tu sini kata bilangnya jangan kurang biji delima itu. Sepatutnya mana kita sebutkan kita menyebutkan ada bilangnya yang kita yakin bahasanya dia tu bilangnya sini tak kurang padanya hak buah delima tu. Ada maksud itu. Maksudnya jangan kurang biji delima itu. Maksudnya ilahnya kita sebutkan bilangnya yang jangan kurang biji delima itu. Maknanya kita hanya sebut satu bilangnya yang kita yakin bahasanya bilangnya ni tak akan kurang pada hak buah delima tu. Contoh buah ni kita ada. Kalau kita air rasa sampai 3000 bila 3000. Kalau sampai 5000 bila lah. Atas kita yakin kita. Rasa kita Itu maksud kita habis. Wallahu alam. Kalau nak rujuk tengok dalam kitab Qaljubi muka surat 932. Ada kalau tengok situ juz 3 hak naskah. Naskah tu lah habis situ. Kita sambung balik tadi mana dah kita. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Tadi mana siapa? Dan jika mendakwa tak apa lagi dah. Dan disyaratkan ada. Dan disyaratkan muka surat 43. Dah bagi 9 10 gitulah. 2 4 ni 8 10 gitu. Dan disyaratkan pada isteri itu jenis syarat nak jatuh talak tu. Syarat pada isteri itu zaujah itu yang sudah ia suami dukhul dengan dia dengan suami tu. Mana syaratnya isteri itu sudah dukhul lah baru je. Tu dia. Baru boleh rajak. Bukan jatuh talak maaf. Dia syarat jenis pada nak rajak tu. Pada nak sah rajak tu nasbah isteri itu isteri mana? Syaratnya naib fa'il. Dia syarat akan yang sudah mana isteri yang sudah ia suami dukhul dengan dia. Barulah boleh rajak. Dia kalau pada duburnya sekalipun pada hak belakang sekalipun walaupun walaupun dukhul tu hak belakang atau dimasuk air maninya sekalipun maknanya dia masuk air mani zakat ada dia masuk air mani lah tu boleh sebab bini dia air mani dia kalau air mani orang lain tak boleh zina tu walaupun tidak sabit rajam pun sekolah ni banyak orang kaya-kaya masuk ambil air mani dia ambil air mani ada pelakon kau hak usaha-usaha mari masuk le bini dia tak boleh tu itulah itu air mani orang lain. Air mani dia tak apa jangan masuk dengan zakat dia ke atau yang air masuk tak apa. Maka tiada sah rajak itu pada isterinya yang belum lagi dukhul. Tak sah lah. Tafriq padanya syarat tu. Apabila syaratnya sudah dukhul, maka tiada sah rajak balik pada isteri yang belum lagi dukhul. Tak dia nak dukhul lagi, cerai dah. Dia cerai dah, pasakh dah. Tu cerai dah jadi bain dah. Boleh bain makanya tak boleh rajak balik. Ini pendapat yang muktamad. Cuma ada setengah ulama katanya ilahnya bain lah itu boleh rajak balik. Akhirlah lepas dah seperti disebut pada muka surat 42 hak bawah tu. Kerana apa? Kerana sudah bain dengan dia dengan tolak tu. Apabila tolak bini yang belum dukhul bain lalu putus lalu dah. Iddah tu iddah cuma butuhnya mana tak boleh rajak lah.
Lagi bercerai itu, ni lagi pula syarat. Lagi mana lagi pula syarat? Lagi itu dengan atas padanya yang sudah dukul. Jadi dia syaratkan pula. Dia syarat lagi bercerai itu dengan tolak. Syarat itu syarat dengan tolak. Mana semata-mata tolak. Tafriq. Apabila syaratnya nak boleh rajak balik, masa cerai bini tadi adalah syarat itu dengan caranya tolak. Maka tidak sah jenis rajak, tidak sah rajak jika bercerai itu dengan pasah. Kalau pasah tak boleh. Sebabnya bini gila masalah. Dia pasah putus dah, tak boleh rajak dah. Nak nikah semula. Dia panggil bain sugra, jadi bain sugra. Dia bain sugra nak rajak pun nak bain dah habis. Lagi jangan dengan khalaq lah pula. Cerai itu dengan caranya khalaq. Kalau khalaq pun banyak bain juga. Khalaq. Bain sugra agaklah boleh nikah semula bain sugra belaka tu. Kalau khalaq tak boleh dah. Nak rajak tak boleh dah. Maka tidak sah rajak jika ada isterinya itu dia tolak dengan upah. Tu khalaq dah. Sebab syarat kan? Lagi tu mana atas badannya yang sudah. Lagi mana disyaratkan pula lagi jangan dengan khalaq. Tafriq. Apalagi tu tafriq pada syarat jangan dengan khalaq. Maka tidak sah rajak jika ada isterinya itu dia tolak dengan upah. Mana khalaq? Tak boleh lah sebab syaratnya jangan khalaq. Bes. Lagi atas tu, atas badannya yang sudah. Jadi dan disyaratkan pula lagi belum sempurna bilangan tolakkan isi. Maknanya tak sempurna lagi itu syarat tu. Kalau dah cukup dah 3 tak sempurna, tak cukup 3 lagi dah. Tolak sini tak cukup 3. Kalau dah cukup 3 nak rajak pun habis dah. Sebab tu maknanya nak rajak janganlah bilangan tolak itu sampai habis dah, sempurna mana habis dah, jangan. Tafriq, maka tidak sah ia suami rajak akan yang sudah tolak 3. Kalau tolak 3 tu bagi yang merdeka, nisbah puan yang merdeka sifat 3. Dan 2 padanya sahaya, jenis nisbah sahaya. Kalau hamba, kalau tolak 2 dah tak boleh rajak lah kerana milik. Dalam hadis Nabi sebut riwayat Tabrani tu. Dah. Katanya ialah bosnya orang merdeka milik 3 tolak. Adapun orang hamba adalahnya talqatani, 2 tolak saja. Sebab dalam hadis tu. Lagi mana lagi syarat pula tu atas sana lagi tengok. Lagi mana dan lagi pula ada ia isteri tu. Syarat nak ada ia isteri tu di dalam iddahnya iddah rajai. Iddahnya di iddah rajai. Iddah suamilah, iddahnya iddah suami jenis iddah rajai. Mana tak habis iddah lagi boleh rajak. Kalau habis iddah tak boleh tafriq. Maka tiada sah rajak, tiada sah jenis boleh rajak jika sudah selesai iddahnya, habis iddah dah. Habis iddah 3 kali suci dah masalah ataupun beranak dah masalah. Tak boleh dah rajak. Lagi mana lagi pula syarat pula yang tertentu, mana isi hak kita tertentu. Daripada hak mana kita rajak tu. Syarat tertentu mana muayyan. Tafriq, maka tiada sah, tiada jenis tiada sah rajak, tiada rajak mana tidak sah rajak yang tiada tertentu, misalnya seperti dia katanya salah seorang 2 kamu kembali kepada nikahku. Tak boleh Sebab salah seorang itu seorang mana tak tentu. Dia tolak bini 2 orang. Tiba-tiba tak salah seorangnya dia rajak. Tak boleh tu. Tak jelas, jelas dulu. Lagi mana lagi pula? Syarat lagi tu banyak syarat ni. Lagi mana syarat pula menerima halal baginya. Menerima halal baginya bagi suami itu. Maknanya kena isteri itu isteri hak terima halal bagi dia. Kalau isteri itu tak terima halal dia tak sah tengok tafriq. Maka tiada sah rajak perempuan yang murtadah tak halal bagi dia. Bini tak murtadah nak rajak tak boleh walaupun dalam iddah sekalipun. Kira iddah tak iddah suci dengan suci masa tak habis lagi tapi murtadah tak boleh lah sebabnya tidak halal bagi dia kafir. Kafir tak halal bagi orang Islam. Tak boleh. Dan jika mendakwa isterinya seorang itu selesai iddahnya, dia dakwa kata habis dah iddah dia. Padahal perempuan beriddah dengan bulan, sedangkan puan itu makna bini itu dia beriddah caranya iddah bulan. Bukan iddahnya beranak. Dia dakwa tak dah habis iddah, sedangkan iddah bulan ni. Mana 3 kali suci. Dan ingkar suami, padahal ingkar suami akan selesai iddah. Suami tak habis lagi tok qadhi. Saya baru cerai 2 bulan yang aku mana habis dah. Bini tak habis dah. Pasnya hak mana kalau itu? Bini dakwa habis tok laki tak ada. Jawabnya maka dibenarkan suami isteri itu. Tapi dengan supahnya. Maknanya tak habis iddah dah. Apabila berkaitan bulan ni, makanya tak habis iddah. Sebab apa? Sebab bulan tok laki boleh tahu, dia boleh bilang. Boleh bilang sebab tu kalau tu masalah iddah bulan 3 kali suci maka adalah dibenarkan akan suami. Ambil kali tu jatuh.
Dan jika mendakwa isterinya, mendakwa isterinya, isteri seorang tu selesai iddahnya, yang lain padanya iddah bulan, maka habis ni. Kalau dakwa tapi iddah tu bukan iddah bulan. Misalnya seperti beridah dengan kuruk. Kuruk suci dah kalau tak ada salah. Maknanya iddah bulan ialah iddah 3 bulan masalah dia. Iddah 3 bulan. Ni mana iddahnya ialah iddah tu kuruk bukan bulan dah. Kuruk suci. Suci kalau ke boleh ke dah. Tidak dah. Sebabnya dak maaf. Dia kuruk suci. Bulan tu lain. Seperti beridah dengan kuruk. Mazhab kita Syafi'i kuruk adalahnya suci. Dia beridah 3 kali suci. Dengan bahasanya dia tu mari haid. Adapun iddah bulan dengan bahasa perempuan itu adalah belum lagi belum lagi mari haid. Tapi subuh dah. Tu murad iddah bulan. Tadi ke? Iddah bulan. Kalau nyalah isteri dakwa habis iddah sedekah iddah bulan, sepertinya bini tu alahnya belum lagi mari uzur. Tak pernah mari uzur lagi. Apabila orang tina tak pernah mari uzur, berarti iddah dia iddah 3 bulan. 3 bulan. Tak nak suci tak suci 3 bulan. Dan juga perempuan yang sudah putus asa pada haid. Apabila perempuan yang putus asa pada haid, berarti iddah dia 3 bulan. Dah sebabnya habis haid dah nak kira haid guna. Dah emonya belum lagi mari uzur. Emonya sudahnya habis dah uzur dah, putus asa pada uzur dah. Maka ketika itu adalah dia panggil iddah bulan. Apabila iddah bulan, tapi masalah perempuan yang kecil lagi yang belum lagi yang belum lagi mari uzur tu, masalahnya dia sudah tubuh dah, tidur dah. Kecil lagi tapi tidur dah, umur tu 8 tahun masalah, tidur dah. Tidur dah tiba tak. Kalau tak tidur lagi tolak tu bain lalu dah. Nikah pak tak ada tidur lagi sekarang tu bain. Walaupun iddah bulan pun ada. Tu bain putus dah. Dia tak boleh rojak dah tu. Ni masalahnya perempuan yang kecil yang belum lagi mari uzur, belum lagi penuh mari uzur, dia dah setubuh dah sekali, walaupun sekali. Maka dia panggil iddah bulan. Apabila iddah bulan, tiba-tiba dia dakwa katanya saya dah habis iddah 3 bulan dah. Suami kata dak, benarkan suami. Supaya perempuan yang dah tua dah, habis uzur dah, putus asa pada uzur dah, tiba-tiba dia dakwa katanya habis iddah bulan. Makanya kalau suami ingkar, dibenarkan suami, tapi dengan sumpah suami. Dan jika mendakwakan habis. Dan jika mendakwakan isterinya selesai iddahnya yang lain seperti iddah bulan, seperti beridah dengan kuruk 3 kali suci atau beranak, maka dibenarkan dakwa isterinya. Kalau hak tu mendakwa isteri lah, kerana siapa nak tahu masa 3 kali suci. Sebab beranak. Sebab beranak ni kadang dia gogel. Boleh jadi anak tu bini gogel dah. Guguran dah. Benarlah adik isteri. Tapi syarat jika patut. Jadi patut pada selesai iddah. Tengok dulu patut tak patut. Nyatanya selesai iddah 3 kali suci, lepas tu baru 2 bulan. Mana mungkin? Tengok dulu musyrah bila, talak bila. Talak gini tengok. Mungkin masa dia. Ada ngaji baik dah. Ada mungkin. Dia mungkin. Contoh katanya jamu haid sekurang-kurang sehari semalam. Sehari malam habis. Habis suci 5 hari 15 malam suci. Berarti mana 15 hari? Apabila 15 hari pak suci dia mari haid pula. Yang 17 mari haid pula. Apabila mari haid pula, berarti mari pula sehari semalam. Sehari semalam habis. Habis tu mari pula. Dah suci 15 hari 15 malam. Maknanya dalam sebulan dalam 32 hari. 32 hari maknanya 2 kali mari haid dah, 2 kali suci dah. Lepas tu dia dakwa pula mari haid pula kali yang maknanya sebulan lebih, 40 hari je. 45 hari, 47 hari. 47 hari dia tak suci dah. 47 hari pun. Contohnya mari sehari malam. Awalnya mari sehari malam ataupun 3 kali suci. Maknanya mungkinnya sekarang tu masuk suci dah. Mungkin suci dah contoh katanya, habis hak paling kurang. Contoh katanya bahawasanya ialah isteri tu dia tolakkan padanya suci hak akhir. Bini dakwa dah suci hak akhir. Dia tanya bahawa siapa tolak pak petek ada. Petek ni mari uzur. Bahawa tolak hari ni, tolak boleh saja saya mari uzur. Masalah. Apabila mari uzur berarti boleh dah sekali suci dah. Tolak pak seminit 2 minit ataupun sebulan ataupun sejak 2 jam. Dia mari uzur. Apabila mari uzur, lepas tu uzur dia mari pula sekurang-kurang sucinya. Asal kurang-kurang mari haid tu adalah sehari malam. Baru sehari malam cukup. Baru sehari lebihnya. Mari suci. Suci cukup 15 hari 15 malam.
berarti baru 12 hari lebih. Baru 12 hari 2 minit atau 12 hari sejam. Ada 2 kali suci dah. Kerana mai haid suci, lepas tu mai haid sehari semalam. Kalau haid sehari semalam cukup 15 hari 15 malam berarti suci habis. Suci berarti 2 kali suci. Lepas tu mari haid 24 jam pula. Hari yang ke-17 mari haid sehari semalam habis. Habis tu suci habis ya. Berarti mana dalam 18 hari ya. Abang pernah katanya, suami saya tolak saya 18 hari dah, 19 hari dah atau 20 hari dah. Mana mungkin 20 hari tu ialah 3 kali suci tak? Kira tengok mungkin tak? Ya dah, Tok Qadi betul lah sebabnya saya tu mari sebabnya masa syirah tu saya suci lagi. Kalau suci tu pada syirah seminit 2 minit mari uzur. Dia mari uzur 4 je. Mana cukup. Tak apa, tengok. Mana pula dakwah saat ni kita kira tengok. Kalau mungkin memang mungkin 3 kali suci boleh terima. Mungkin 3 kali suci boleh terima walaupun masanya sekejap sekalipun. Yang penting mungkin boleh jadi. Patut. Patut pada. Supaya beranak. Sebab beranak tak lama. Boleh jadi atau goreng. Atau yang bedah. Tengok ni perut saya ada ni bedah ni. Ni ada ni. Tengok-tengok mungkin ada bedah semua. Boleh jadi dia beranak waktu baik dah. Pas mana anak mati dah. Boleh jadi. Sebab tu kalau mungkin boleh terima. Kalau tak mungkin tak. Tak mungkin tak. Tengok perut duk pucit lagi. Dah dak buah tu dak dah. Tengok dulu. Habis dan jika menyalahi adatnya sekalipun walaupun menyalahi adatnya, adat bagi puan tu. Adatnya 3 tu maknanya dia mari haid seminggu. Ada seminggu semua mari haid seminggu semua. Tiba-tiba dia dakwa tu menyalahi hak adat dia. Taklah kita dak tadi bini saya semuanya mari Allah kalau mari uzur seminggu, 8 hari, 7 hari. Dah ni hari baru habis. Tiba-tiba buat apa ni? Pelak ni dakwah ni tak apa. Walaupun menyalahi adatnya sekalipun boleh diterima. Boleh terima kat bini. Apabila bini dakwah habis iddah dah. Bini ngaji kan dia dakwah habis iddah dah. Lepas tu tengok-tengok menyalahi adat dia, hak adat dia semuanya seminggu mari uzur dia mari uzur seminggu. Maklum dah lama. Hak ni baru 18 hari habis dah. 19 hari dah habis dah. Ya menyalahi adat. Adat kebiasaan dia. Bukan adat dunia ni, adat kebiasaan dia lah. Adat dunia dah mana adat kebiasaan dia hak mari uzur tu. Dah habis. Dan dibenarkan dakwa beranak yang sempurna, dakwa sempurna boleh? Anak sempurna iaitu dia boleh. Tapi jika ada masuk antara jimuknya itu dan antara beranaknya itu 6 bulan. Dah terima situ. 6 bulan. Dah. Dan 2 peludah. 2 lahzah panggil. 2 peludah. 1 ludah lahzah lah sekali. Ludah mana air mani cut masuk. Dan beranak tu baik cut. Tu 2 ludah gitu. Bukan ludah air hijau ni. 2 lidah maknanya 2 lahzah sebentar. Ataupun 2 saat. 2 minit. Minitnya 1 air masuk air mani. Bukan lama cut masuk. Cuba beranak. Kadang ada seorang beranak tu gipak sakit perut tu baik lalu dah. Tu lahzah. Maknanya dia boleh lebih dah. Dia boleh kita kata dia boleh sejak lah. Atau dia boleh 10 minit tak apa dah. Dia boleh 10 minit tak apa dah. Bila-bila cukup dia boleh 10 minit baru. Tak apa dah. Yang ni kinayah sa'ah sedikit. Ia sangat sedikit. Mana orang kata 20 dah tu sangat-sangat sebentar sangat. Sekejap sangat, sak sangat. Itu dia. Star sangat oleh bahasa tani semua. Starnya masa dia bukan lama, sebentar star saja. Habis dan dia dakwakan jenis akan isteri itu. Dakwanya tu isteri beranak yang ada rupanya rupa anak. Boleh jadi. Dakwa kata ada rupa. Jika ada 120 hari. Jadi dia dakwa katanya, hak tadi maknanya hak anak sempurna. Mimi anak saya beranak yang sempurna, anak yang sempurna. Anak sempurna mana anak yang hiduplah. Anak seekor panggil anak yang sempurna. Hak ni mana anak tu adalah anak ada rupanya. Ada rupa saja, surah saja. Tak hidup, tak sempurna, cumanya rupa ada. Dakwa. Saya beranak tu beranak ada rupa dah anak saya. Rupa orang dah. Bila dia dakwa katanya apabila tu dia dakwa kata anak tu dah ada rupa ada surah dah, boleh dibenarkan jika ada 120 hari. Maknanya 120 hari, 3 bulan lah. Kalau 3 bulan dah. Kerana 40 hari kan? 40 hari mula menjadi nutfah. 40 hari yang kemudian 80 hari jadi alaqah. Lepastunya apabila 120 hari jadi mudghah. Daging seketul tu 3 bulan lah. 120 hari. Berarti mana rupa dah. Dah rupa orang dah. Jadi daging stokor dah. Dak buatnya daging stokor dah. Lepas tu dia goreng dah, jatuh dah. Dia beranak. Jatuhnya saya beranak, maknanya keluar anak ada rupa dah. Lepas tu tengok-tengok dakwa memang 100 hari dah. Mulai pada cerai sampai hari ni memang 120 hari dah. Boleh diterima.
Kalau kurang tak boleh lah, sebabnya dakwa rupa pas rupa guna tak cukup. Bini katanya saya beranak tu biar daging stokor, pas tanya balik. Daging stokor tu tok laki mu serah bila? Tok laki saya serah sekian. Pas apa hari ni? Bila-bila cakap, oh cukup 120 hari sungguh. Tak apa, boleh terima. Kalau bila-bila tak cukup 120 hari lagi, tak boleh lah. Ada apa berarti bohong, bini bohong. Tak kira ada rupanya tak cukup 120 hari. Tu. Dan 2 lahzah habis. 120 hari dan 2 lahzah sebab tadi lah. Masa iaitu masa-masa air mani dan masanya tu keluar anak tubik tu. 120 hari lebih sikit dah. Habis dan didakwakan dakwanya isteri dengan beranak marghah. Tadi surah tu arba'ina nutfatan wa arba'ina alaqatan wa arba'ina murghatan. Nyatanya dakwanya dengan beranak marghah, iaitu marghah daging sekumpal. Daging stokor. Rupanya perut ikan dah. Iaitu dah 80 hari. Apa daging stokor 80 hari? Mula nutfah. Dalam hadis Nabi hadis arba'in tu 40 hari iaitu nutfah. Air mani hajanya. Lepas tu 80 hari jadi alaqah. Darah jadi jadi darahnya, jadi darah hajanya. Darah jadi darah sekutu 80 hari. 120 hari baru mudghah. Di pelat ini. Jatanya sini jatanya. Kalau dakwa katanya lah hanya tu beranak mudghah, iaitu daging sekumpal 28 hari. Dan 2 lahzah boleh timur. Kalau katanya mudghah, pas cek tengok 28 hari dah. 28 hari 20 hari dan 2 lahzah dah. Boleh timur. Pelik kat ni. Ada ingat gitu kau salah saya. Kak ulah hari dak. Arba'ina nutfatan, arba'ina alaqatan. Alaqah lepas tu baru mudghah. Lepas tu baru ditiupkan roh. Selepas 120 hari tu baru ditiupkan roh. Mudghah, nutfah, alaqah, barulah mudghah. Tapi sini 80 hari. 80 hari. Jadi pelat yang 80 hari ni. 80 hari saja. Wallah alam dah. Ada nanti cek tengok. Takut kira salah saja. 80 hari dah. Ya kalau dia dibenarkan dakwanya dengan beranak marghah. Lepas tu iaitu marghah ni daging sekumpal. Lepas tu dakwa pula tengok masa tu dah 80 hari dah. Ada 80 hari, 280 dah 80 hari. Maknanya 80 hari dah. 80 hari dan 2 lahzah. Boleh terima. Habis. Dan jika mendakwa isterinya isteri suami tu, sebab sini tak ada dobek ke? Tak tok rumah tak ada baiki ke? Nak cek mula ada ingat gitu. Dan jika mendakwa isterinya itu dengan selesai iddahnya itu dengan kuruk. Maknanya katanya yakni dengan suci antara ruhaid. Suci dua antara ruhaid. Mana suci antara suci dua haid lah tu mana kuruk 3 kali suci. Mana suci antara dua haid tu suci antara dua haid. Dan tolaknya padahal tolak suami tu. Ini akan isteri tu atau tolak isteri boleh. Ini oleh suami. Pada Tuhan mana dalam masa suci lagi. Suci mana? Yang dahulu pada haid tu suci pada haid hak kemudian ni. Suci taluk dengan 32 hari. 32 hari dan 2 lahzah. Tadi apa saya bila bila 18 hari. Ini 32 hari dan 2 lahzah, dan 1 lahzah bagi suci yang pertamanya dan 1 lahzah bagi masuk kepada haid yang ketiga. Ada masuk haid 3. 3 kali suci, yakni dia terus.
3 kali suci. Pas ini maknanya dengan 32 hari. Contoh katanya sebab tak adil lah satu lahzah. Contoh 1 hari bulan yang mari dia suci. Apalah suci, tok lagi cerai. Apa cerai apa mai uzur. Bo mai uzur tu hari yang kedua tu ialah habis dah. 24 jam dah. Yang kedua cukup 24 jam sekali haid. Sekali suci, sekali haid. Lepas tu suci boleh 15 hari 15 malam. Dia mai pula hari ada 15 hari malam mana hari yang ke kalau 13 maknanya 17, mana hari 17. Apabila hari 17 mai uzur pula kerana 15 hari ke. Suci 15 hari berarti hari yang ke-13, hari yang 3 sampainya 17. Hari yang 17 dia suci. Dia suci pula. Suci pun mana dia mahir haid pula. Apabila mahir haid pula mana hari yang 3, 4, 5 sampai 15 hari itu suci. Tiba-tibanya suci dah. 2 kali suci. Kemudian dia mari haid pula. Mahir hari yang 17. Sekarang dia mari suci yang pertama 1 bulan misal. Kemudian mana hari 17 dia mari uzur pula. Apabila mari uzur pula sehari semalam habis. Mana 2 kali suci dah dan 2 kali haid. Habis. Apabila habis suci. Suci tu habis iddah tak? Tak. Jaga lupa sini. Maknanya kena suci tu habis suci masuk haid dulu. Habis suci dulu. Maknanya apabila suci pak tu tak lagi lah tengok habis lain-lain. Dah. Berarti hari 1 boleh pak suci dah sekali dah boleh sehari atau boleh seminit 2 minit. Dah mai haid. Berarti bila dah sekali suci. Lepas tu mai haid pula, mai haid sehari semalam. Dia panggil semai semalam pula. Lepas tu nya hari yang 3 tu suci. Apabila suci 3 hari 3 hari yang 3 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hari 17 suci. Haid pula. Apabila 17 tu haid, dia panggil 2 kali haid dah. Hari yang ke 18 habis haid. Habis haid mana hari 19? Hari 19 tu suci. Berarti mana 19 hari ya? Sini ya bilanya 32 hari. 32 hari. Mana 32 hari kalau kira situ dia kena gini, kena 15 suci, habis suci dulu. Suci masuk haid yang keempat ada barulah masuk haid yang ketiga barulah suci. Habis itu dulu cara bilah ni. Cara bilah ni maknanya apabila hari 19 tu baru sucinya, baru masuk suci yang ketiganya. Masuk suci tu tak lagi. Masuk suci 19. Lepas tu cukup 19 campur dengan 15. 19, 15 berapa? 19, 15, 30. 4 dah kali tu. Pas ini 32 nya. Cepat tu 32 hari dan 2 lahzah. 1 lahzah bagi suci yang pertama. Suci yang pertama 1 lahzah sebentarnya. Suci dah. Dan 1 lahzah bagi masuk kepada haid yang ketiga. Masuk haid 3 je 1 lahzah tu. Haid 3 maknanya apabila masuk suci itu masuk suci yang 3 dah habis lagi. Masuk haid dulu. Baru mari haid pak baru habis. Dah baru habis iddah dia. Bila 1 lahzah? Mana 1 hari? 1 bulan mari. Apa bila sampai 32 ni? 1 bulan mari. Kalau 1 bulan mari mana suci? Apabila suci tu tok laki cerah 1 bulan tu. Kalau kita bila gini sih, mana 30 tu tok laki cerah. Hari 30 tok laki cerah, cerah pak habis haid. Siapa mari haid bagi habis. Siapa mari haid apabila mari haid makanya panggil sekali suci dah. Suci mana 1 bulan. 1 bulan cukupnya masuk hari 2 hari bulan habis haid. Habis haid. Mana 2 hari bulan mari haid. Tu suci. Suci yang kedua suci cukup 15 hari, berarti hari yang ke-16. Ni kita misal tolak 30. Hari yang ke-16 mari haid pula. Awal mahid siapanya tu hari yang tu hari yang ke-17. Hari yang 17 berarti mari suci. Sebanyak hari yang ke-16 tu adalahnya haid. Hari 17 tu suci. Bersuci cukup 15 hari. Suci. Berarti berapa belah dah? 16 hari, lepas tu 15 hari pula 31. Betul? Ada? Mana 30? Ada. Mana 30 tolak. 1 bulan dapat sekali suci dah. Maknanya tu apabila 30 hari bulan
Cerah. Apabila cerah pak habis haid. Mari haid, apabila mari haid mana boleh tapak sekali suci. Mari haid 24 je suci. Suci 15 hari 15 malam berarti dah sampainya 16 hari satu lahzah dah. Kerana satu lahzah ni suci hak mula-mula tu. Maknanya tu sebab satu bulan mari uzur. Lepas tu 2 bulan suci. Suci sampai 16 hari habis. Kerana dia sekurang-kurang suci 15 hari. Boleh tu 15 hari sekali dengan mari haid ni 16 hari. 16 hari satu lahzah. 16 hari satu lahzah ia mari haid pula. Berarti baru 2 kali suci. Mari haid boleh sehari semalam. Iaitu mari haid boleh itu sehari semalam dia suci pula. Suci cukup 15 hari 15 malam. Mari haid. Berarti no betul 32 hari. Salah bila tadi. Maaf. Ada mana 32 hari? 32 hari 2 lahzah. Tak apa dah. Tak nanti itu dah. 32 hari. Dah satu lahzah 3 kali suci. Tak apa dah. Kita bila-bila tengok sejak daripada dia serah hingga sampainya dia dakwah itu memang sampainya 32 hari 2 lahzah dah. Tak apa boleh terima dah. Satu lahzahnya 1 minit untuknya tu haid tu suci yang pertama kerana cerapa mari haid lalu. Berarti satu lahzahnya suci tu. Dan satu lahzahnya masuk kepada haid yang ketiga. Apabila masuk haid ketiga habislah. Mana 32 hari situ. 32 hari. Seperti 32 hari dah. Dua lahzah. Habis. Berapa dah kita ni? Lama tak main duk ngira ni ada silap dah. Sedia dah. Dah 3 dah habis. Dan adalah misal yang demikian itu. Misal bagi ada sini dah. Ada dah sini. Ya Allah. Tak baca dia. Dan adalah misal yang demikian itu demikian mendakwa isteri dengan selesai iddahnya dengan 3 kuruk. Misalnya seperti ia suami tolak akan dia isteri pada tuhurnya isteri. Tuhur mana yang tiada ia suami itu setubuh dengan dia? Tak setubuh lah. Kalau setubuh boleh jadi tekak pun pula. Tak setubuh lagi. Tinggal lagi tuhurnya itu satu lahzah juga. Mana sebentarnya? Bawa tolak tu tinggal tak lama dah. Tinggal seminitnya. Tinggal seminit pak habis. Bawa tolak pak. Ada Zai katanya engkau jatuh tolak, engkau tertolak. Pak bawa selepas kata pak mari haid. Berarti sekali suci dah. Itu satu lahzah. Maka dia tolaknya isteri tu suami tu. Maka dapat satu tuhur sekali suci dah. Dah boleh suci dah kerana tolak pak mari haid, mari sekali suci. Kemudian maka haid ia isteri ni sekurang-kurang haidnya isteri tu sehari semalam. Jadi mana 15 hari tu mana 15 hari lebih sikit. 15 hari 15 malam 1 minit masalah. Kemudian maka tuhur pula dengan sekurang-kurang tuhur iaitu 15 hari 15 malam. Berarti 15 hari 15 malam. Sekali suci dah sekurang-kurang suci. Berarti maknanya 16 hari lebih, 16 hari lebih sikit. Capun jadi 16 hari. Maka jadi 16 hari 16 malam jadi satu lahzah. Maka hasillah baginya 2 kuruk dah. 16 hari tu 2 kuruk dah. Kemudian maka haid pula ia sekurang-kurang haid. Mana haid pula sekurang-kurang haid berarti sehari malam. Kemudian maka tuhur pula dengan sekurang-kurang tuhur maka jadi 16 hari pula dah. 16 hari pula 16 hari dan 16 malam pula maka hasillah 3 kuruk dengan 32 hari kerana yang pertama 16 hari yang kedua pun 16 hari betul. Dan satu lahzah pada awal suci dan satu lahzah pada masuk ia perempuan pada haid yang ketiga. Ada dah sini masya-Allah. Habis. Kita dapat kira sendiri dah. Habis. Dan jika dia tolakkan isteri atau tolak suami akan isteri dia pada masa haid, maka dibenarkan dakwah ini kalau isteri itu dakwa, sedekatnya bini dakwa tak dah habis suci dah. Dah 3 kali suci dah. Tiba-tiba masuk tok laki dia serah tu masa haid. Tiba-tiba maka dibenarkan dakwanya isteri jadi pada masa iddah lain masa iddah. Dakwanya isteri dia kata habis iddah tu. Jika ada antaranya tolak dengan haid tu 47 hari kalau 47 hari. Dan satu lahzah seperti ia tolak ni misal.
seperti ia tolak akan dia isteri pada akhir haid. Tolak akhir haid. Mari uzur. Apabila mari uzur pak, tak boleh lah. Tolak. Engkau tertolak. Apabila engkau tertolak, engkau jatuh tolak, makanya lahnya bini mari suci. Apabila mari suci, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Situ. Sebab tu jadi 40 lebih. Tadi 32. Ni 47. Tu bila? Pada akhir haid. Kemudian maka suci ia sekurang-kurang suci. Kemudian maka haid ia sekurang-kurang haid. Kemudian maka suci ia sekurang-kurang suci. Maka jadilah 47 tu badan 3 kuruk lah. 47 3 kuruknya. Kemudian maka masuk kepada haid yang keempatnya dengan satu lahzah. Itu seminit tu nya. Masuk haid tu habis lah. Suci pak, apabila habis suci, masuk haid yang ketiga, yang keempat, habis. Semua 47 habis. Dan jika sahaya, ni boleh benar lah. Kalau ikut situ mana boleh benar dah. Mana Tok Qadir nak pandai imhusak lah. Mana pandai imhusak ataupun ngapah ni. Tu habis. Dan jika sahaya, jenis sahaya yang jadi isteri. Kalau sahaya tu dakwa, dia tu isteri, dia dakwa tapi iddah dia. Dia benarkan dakwanya dakwa habis iddah tu. Dakwanya jenis habis iddah oleh sahaya ini jika ia suami tolak pada tuhur yang terdahulu haid, dulu pada haid. Dulu haid mana dulu pada haid. Dia tolak tu sebelum mari haid lagi. Tu dia. Dakwa takluk dengan masa 16 hari kalau masa 16 hari. Apa dah? Dan 2 lahzah tu boleh dah. Kerana tu hamba tu 2 kali suci. Kalau hamba 2 kali suci, kalau orang madahkah 3 kali suci. Sebab tu kalau 16 hari boleh terima dah. Seperti misal seperti ia suami tolak jenis akad nisi dia pada akhir sucinya sahaya hamba dia tu. Amanah sahaya bini dia tu. Kemudian maka haid ini datang haid ia dengan sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam. Kemudian maka suci ia sahaya tadi dengan sekurang-kurang suci. Cukup dah ada. Maka jadi 16 hari 1 lahzah. Dah. Maka jadilah 16 hari 1 lahzah, 2 tuhud khabat. Ialah 2 tuhud. Hak 16 hari 1 lahzah tu 2 tuhud. Dan 1 lahzah lagi masuk pada haid yang kedua. Kerana apa? Boleh kata habis iddah dah 16 hari. Kerana iddah sahaya itu setengah iddah yang madhaka, iaitu 2 kuruk. Madhaka sini mana 2 kuruk. Kalau madhaka 3, dia 2 kuruk saja. Nak kira 1,5 dah 2 kuruk. Habis 2 kuruk lah. Bukan mana 2 sini, mana 1 separuh sini, mana 1,5 dah. 2 kuruk. 2 kali suci. Dan jika ditolaknya, tolak akan isteri yang hamba yang jadi sahaya tadi pada waktu haid. Supaya tadi, misal apa tadi. Ni kalau tadi tolak pada suci. Kalau tolak pada haid, maka dibenarkan dakwanya dakwa sahaya ini pada habis iddah tu. Dakwa habis iddah. Jika ada masanya iddahnya dia dakwa tu. Jika ada masanya masa iddah hari dakwa tu habis tu. 31 hari. Kalau masa haid 31. Kalau orang madhaka 47 hari. Kalau hamba 31 hari tak apa dah dan 1 lahzah. Maka dihisapkan jadi pada masalah ini seperti dulu juga dengan hisap 2 kuruk tu tu dah. Kira sini dah sebenarnya tak payah ni. Habis dan jika diwati seorang akan isterinya yang ditolak dengan tolak rajai. Jadi mana dia wati, dia jemuk dengan bini dia, bini hanya tolak rajai dah. Mana tolak boleh rajak balik. Tapi jadi wati, tak ada rajak jadi wati. Wati-wati dengan tiada ia suami rajak. Tak lep padanya wati tu. Wati tak ada rajak lagi. Sebab yang itu yang jumhur ulama mengatakan bahawasanya semata-matanya wati tidak jadi rajak kecuali mazhab Hanafi kalau tak salah. Jadi jumhur ulama ada, mazhab kitanya tak jadi. Mata-mata gitu tidur. Nak rajak nak mulut. Kalau gitu tidur tak jadi. Tiba dia pun jadi tidur. Maka hendaklah dimulai iddahnya, iddah perampisan ni. 3 kuruk yang lain pula dua semula dah. Lain mana lain pada hak dulu tu. Lain pada dulu hak wati tu. Ni nyanyi. Bila suku pula. Dia tak bila kan. Apabila wati celah tu dia tak bila iddah. Tak bila. Kenapa? Kerana boleh jadi lekat perut. Lekat perut situ malah lekat perut syubhat. Kerana tak rajak syubhat. Seperti ia suami tolak akan isterinya, maka lalu iddahnya 2 kuruk dah, habis 2 kuruk dah masalah. Dia tolak supaya tolak rajai lah. Tiba-tiba habis dah 2 kuruk dah. Kemudian dibotinya suami dengan tiada rajak. Lepas tu dia boti celah tu. Boleh 2 kali suci dah. Kalau tunggu sebentar hari habis dah. Tiba dia pergi riboti tak rajak. Bini pun tak kerti. Kalau kerti boleh royak dah rajak dulu. Ni tak. Siap belakang. Kemudian maka dia dah apa lagi situ mana tunggu satu lagi suci tak ada lagi. Jimuk situ. Jawabnya maka dimulai ia isteri tu.
dengan iddahnya isteri daripada yang waktu wati itu wahana mula situ semula pula. Bila semula pula 3 kali suci pula. Kalau kita tidak pula, bila pula. Kalau tidak pula, bila pula. Tapi dalam kita ada sebut masalah ni. Walaupun di bila itu ada sini ni. Bila situ. Ada sini. Tetapi tiada dapat ia suami rojak, tak boleh rojak dah tu. Tak boleh rojak walaupun bila semula iddah tu, tapi tak boleh rojak. Maknanya apabila mari suci sekali lagi, dia bila capuh dulu. Dua kali suci dah. 2 kali suci mari jimuk celah tu. Maka nak bila 3 semula. Tapi hak 2 dulu dibilih sekali hak yang kedua ni bilih. Bilih apa? Untuk ambil iddah dia. Ambil iddah apa? Nasbah rojak. Nak rojak kalau bini suci sekali lagi, hak dulu 2 dah, hak lepas tu sekali lagi, maka tak boleh rojak. Tapi bini tak boleh nikah lain, nak 3 kali semula. 3 kali tu semula tu nasbah untuk nikah yang lain. Tapi dia panggil satu lagi, mana sekali lagi untuk rojak. Rojak tak boleh dah. Sebab tu katanya tiada dapat ia suami rojak, tak boleh rojak melainkan dalam iddah yang dahulu dulunya. Dulu pada waktu tu. Iddah tu. Mana kalunya tu tak boleh dah. Tu tak boleh dah. Iaitu iddah yang dahulu tu. Satu kuruk tu, mana satu kuruk lagi lah. Situ katanya kalau ia boleh satu 2 kali suci dah, tiba-tiba gigi jimuk masa tu, maka bini nak bila semula. Apabila bini semula, maka dia ada tinggal satu iddah lagi. Tinggal satu kuruk lagi, suci lagi. Kalau tak habis hak tu, boleh rojak. Selama tak habis satu lagi tu, hak 2 dah. Suci 2 dah, tapi ada tinggal satu lagi suci. Maka kalau celah tu, boleh rojak. Selama tak habis satu ni, boleh rojak. Tapi kalau habis satu ni, tak boleh rojak. Dan bini tak boleh nikah lain kerana baru satu sekali suci. Nak suci 2 kali lagi untuk nikah lain. Tu, iddah tu, 3 kuruk. Mula tu. Habis. Dan mana kalau lalu satu kuruk, jenis kuruk hak capuh hak tinggal tu. Lalu satu kuruk hak tinggal hak sebab 2 suci dah. Maka habislah iddah talak. Tinggal lagi iddah wati 2 kuruk. Tidak iddah wati syubhat tu. Dah. Wati syubhat mazhab tu. Mana iddah wati 2 kuruk lagi lah. Tapi dapat turunnya sebaik hak. Hak. Tidak hak tu dapat lagi. Dapat lagi ada. Maka tiada dapat ia rojak, tak boleh rojak dah. Kerana apa? Baindah nasbah dia. Tetapi nasbah bini nak nikah lain tak boleh. Sebabnya ada wati lagi, takut lekat perut. Nak tunggu 3 kali suci dulu. Tidak dapat ia rojak padanya tak boleh. Dan haram ia mengambil kesukaan bagi kesukaan suami pada isteri yang ditolak raj'i. Tak boleh. Kalau tak raj'i kita pergi suka, pergi peluk, pergi main-main tak boleh lah. Lebih lagi haram. Lebih bagi wati. Maka jika diwatinya, kalau suka wati, mana haram, tapi kalau sukanya wati. Mana hukumnya haram kita pergi suka, pergi main, pergi peluk, pergi tangan, tak boleh dah. Kalau tengok muka tak apa. Sedap-sedap lah ni. Tiba-tiba maka dia wati, apa wati, maka tiada hak padanya, tak nak hak. Tidak kena hak dak tu. Jenis hak sebagai hak zina tu dak. Tetapi dia ta'zirkan akan keduanya. Akan keduanya akan suami isteri tu. Mana akan keduanya suami isteri bagi mereka yang mengiktikadkan haramnya haram wati. Kalau orang iktikad, mana orang mazhab kita lah. Mazhab kitanya orang mengiktikadkan katanya haram wati. Tu. Mana nak buat ta'zir? Ta'zir tu mana dena yang serah kepada yang tu raja tu. Kenampak ke raja ataupun naib raja. No penjara ke, no piyak ke, tapi tidak sampai hak. Kalau hak tu ialah rajam, lepas mati. Kalau dah tu dah. Ni maknanya denda tak sampai tu. Maknanya 30 rotan ke, masuk penjara 1 bulan 2 bulan ke, atau bayar duit ke, gitulah. Tu. Kenapa ke raja? Dan wajib mahar bisir. Lepas tu wajib mahar bisir kau bini pula. Bak tidur ke? Bila jika ia nak bayar mahar bisir pula? Lepas tu wati jika tiada ia rojak. Kalau wati tak ada rojak lah. Kalau wati tak ada rojak. Demikian lagi jika ia rojak. Demikian maksud pada kalau dia rojak. Kalau dia rojak. Supaya tu juga. Ma'in jaraina alal khilaf lah. Demikian lagi maknanya kalau kita berlaku atas tu. Kata rojak pun tak boleh. Wati. Pas wati rojak saat ni. Tiba-tiba dia wati, boleh wati tak rojak. Tu nak bayar. Maksudnya kalau nya tak habis iddah lagi, dah mari 2 kali suci dah, tiba dah bagi jimuk. Apabila jimuk masa tu, maka nak wajib bayar mahar misi. Bayar isteri kahwin sepatutnya bagi isteri tu. 5,000 ya masalah, nak bayar. Tapi kan jika dia tak rojak masa tu. Sepah wati tak rojak. Tidak rojak ni sepah wati. Kalau sepah wati tak rojak nak bayar. Kalau nya rojak, makanya tak kena bayar.
Sepah wati dia pun rajak, aku kembalikan dia kepada nikah. Aku tak nak bayar dah. Isi makan sebab bini dia dah. Tu. Tapi dah ni, dan demikian lagi jika rajak ini muktamad. Muktamad rajak pun tak leh. Sepah wati rajak pun tetap nak bayar mahar mesin. Tapi setengah ulama dak. Kalau dah wati, sepah wati dia rajak tak nak bayar mahar mesin. Habis. Dan jika dia tolak akan isterinya kurang daripada 3 tolak dan berkata ia telah kuwati bagiku, wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nur